Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. InsyaAllah pada malam ini kita sedang bersiaran langsung di page Momen Buku untuk segmen hashtag MyBookTime untuk siri yang ke-64. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan bersama dengan aktivis Momen Buku iaitu Syed Akid untuk mengupas sebuah buku yang bertajuk The Richest Man in Babylon. Okey, sebelum kita teruskan program kita pada malam ini, kupasan buku kita pada malam ini, saya ingin mengajak dan menyeru sahabat-sahabat semua yang sedang berada di FB yang sedang bersama live dengan kita untuk tulis di ruangan komen adakah jelas live kita pada malam ini dan dari manakah anda sedang menonton live ini. Okey. Jadi boleh sama-sama tulis di ruangan komen dan boleh juga sama-sama untuk mengajak lagi sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin masih tidak lagi bersama dengan kita untuk tag nama mereka di ruangan komen untuk bersama-sama dengan kita semua. Okey, saya sedang tengok Syarah Syamimi sedang bersama dengan kita. Okey. Jadi boleh memeriahkan di ruangan komen. Okey, jelas hadir dari Manchester. Okey, terima kasih kepada yang sedang menonton dan tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput panel kita pada malam ini iaitu merupakan aktivis Momen Buku juga iaitu Syed Akid. Okey, dipersilakan. Okey, apa khabar Syed? Alhamdulillah. Baik. Puan Huda apa khabar? Puan Huda? Baik. Line Jelas saya tak putus suara saya? Okey, saya dengar dengan baik. Cuma kejap-kejap putus. Saya bermasalah. Boleh dengar agak putus lah. Mungkin tak clear lagi. Okey. Untuk sementara saya mohon untuk saya offkan kamera supaya mungkin kalau saya off kamera lebih jelas ke? Okey. Boleh macam tu? Boleh. Jadi macam interview ni lah, interview TV lah pula kan? Kalau telefon panel ke apa, pemanggil ke apa. Jadi buat sementara waktu lah kan? Kita cuba dulu, boleh ke? Boleh. Okey, boleh dengar suara saya? Saya dengar jelas. Mungkin sahabat-sahabat kita bersama boleh di ruangan komen jelas atau tidak. Okey, jadi mungkin kita boleh teruskan Syed? Boleh. Okey, jadi mungkin untuk pengenalannya kita minta Syed Akid lah untuk mungkin perkenalkan diri dulu sebelum kita pergi lebih lanjut tentang kupasan buku pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada para penonton, puan moderator, terima kasih kepada Kelab Momen Buku Malaysia atas jemputan. Sekiranya tak jelas tolong bagi tahu saya akan teruskan bercakap lah. Terlebih dahulu saya ingin dengan rendah hatilah memohon maaf atas kelewatan untuk kita mulakan live pada malam ini, atas beberapa faktor yang tak dapat dielakkan lah. Cuma bila saya fikirkan balik untuk kita tangguhkan itu, mungkin kalau kita tangguhkan pada masa akan datang mungkin tak jumpa lagi masa. Saya tak boleh nak beri jaminan pada masa akan datang kita boleh.
live seperti ini. So saya rasa kita teruskan jugalah atas dasar untuk memberikan perkongsian lah pada malam ini mengenai buku The Richest Man in Babylon. Itu yang pertama lah. Mengenai diri saya merupakan seorang peniaga. Ada orang kata usahawan, belum lagi lah, belum sampai tahap usahawan lagi. Sekadar berniaga sahaja, masih lagi orang kata berniaga main-main, test the water, masih lagi bereksperimen sebagai seorang peniaga jalanan. Saya menjual kuih pau di jalanan, saya makan di pinggan, minum di cawan, tidak ada lebih dan tidak ada kurang berbanding dengan yang menonton pada malam ini. Saya kira itu kot pengenalan ringkas saya pada malam ini. Okey, kita dah mengenalilah. Jadi bolehlah sama-sama kita dapatkan pau daripada Syed Akib insya-Allah. Okey, jadi seterusnya kita kepada pengenalan buku inilah, The Richest Man in Babylon. Okey, jadi mungkin Syed Akib boleh kongsikan bersama kita semua tentang latar belakang buku ini. Dan mungkin juga latar belakang penulis, mengapakah penulis ini ingin menuliskan buku yang bertajuk sedemikian. Jadi dipersilakan Syed. Terima kasih. Saya cuba ringkas. Saya tidak ingin menyentuh banyak mengenai penulis, tapi saya ingin sebut sikitlah mengenai buku ini. Kenapa bila wakil momen buku minta saya untuk ulas mengenai sebuah buku, saya pilih buku ini lah. Pertama sekali adalah kerana buku ini agak istimewa untuk saya, kerana buku ini adalah satu naskah yang dihadiahkan oleh seorang kenalan saya. Saya lupa sama ada ianya satu hadiah ataupun satu buku kami berkenalan. So ianya adalah satu naskah yang agak istimewa lah kerana kepada perkenalan, dan individu yang memberikan saya buku ini merupakan seorang usahawan yang berjaya. So buku ini adalah inspirasi saya dan mengingatkan saya untuk lebih berusaha dan menjadikan individu tersebut sebagai orang yang orang kata, kalau bahasa sekarang kita sebut idola lah, atau saya berusaha kerjaya. Okay. Itu yang pertama. Dari segi buku ini telah ditulis pada tahun 1926. So secara usianya buku ini hampir mencecah 100 tahun. Penerbitannya lebih kurang 4 tahun sahaja lagi. Ini ditulis oleh George S. Clason. Ini bukunya, ini edisi saya, ini cetakan 2017 ataupun okey. So buku ini telah terjual lebih 20 juta naskah. 20 juta ni ramai lah. Kalau buku ni dibahagikan kepada rakyat Malaysia, dalam 10 orang rakyat Malaysia mungkin 3-4 orang je yang tak dapat. Maksudnya jumlah yang terjual tu 20 juta naskah. Dan bila saya fikirkan perkara tersebut, ini adalah satu perkara yang sangat menginspirasikan. Walaupun saya tak tahu secara detail mengenai penulis ini apakah agamanya. Boleh jadi walaupun namanya tidak kedengaran Muslim, mungkin dia Muslim lah, mungkin. Tapi kemungkinan tidaklah. Sekiranya kita ambil sekiranya beliau seorang Muslim, bayangkan berapa dan betapa banyak pahala yang beliau dapat hasil daripada penulisan ini yang telah memberi manfaat kepada jutaan manusia. Kalau satu buku ni 2-3 orang baca, mungkin dah berpuluh juta, mungkin dah beratus juta orang yang mendapat manfaat daripada
penulisan beliau ini, dan ianya adalah satu perkara yang sangat menginspirasikan lah. Manfaat untuk manusia bebas daripada masalah kewangan yang mungkin akan menjerut kepada lebih banyak lagi masalah sosial yang lain. Okey, terima kasih. Setakat itu dahulu. Itu sedikit sebanyak latar belakang yang berkaitan dengan buku ini. Jadi kepada sesiapa yang ingin tahu lebih lanjut, boleh dapatkan buku inilah. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Sambil-sambil itu kepada para penonton, boleh tulis sebarang persoalan ataupun apa-apa saja yang ingin ditanyakan tentang berkaitan dengan buku inilah kepada Said nanti. InsyaAllah di akhir nanti kita akan bacakan soalan tersebut. Okay, jadi untuk persoalan yang seterusnya, saya ingin bertanyakan tentang antara banyak-banyak bab yang ada dalam buku tersebut, chapter manakah pilihan Said lah, mungkin boleh kongsikan bersama kita bab pilihan Said sendiri. Okey, dipersilakan. Baik, mengenai chapter ataupun bab pilihan daripada buku ini, pada asasnya kalau nak pilih tu saya agak berat jugalah nak pilih manakah chapter yang saya rasa paling sesuai. Cuma saya untuk perkongsian pada malam ini, saya memilih ini bukanlah chapter kegemaran saya, tapi saya memilih chapter inilah untuk dikongsikan pada malam ini, iaitu bab chapter yang ke-6, tak silap saya. Chapter yang ke-6 iaitu hukum emas. 5 hukum emas. Okey. 5 hukum emas yang dimaksudkan di sini terlebih dahulu kenapa 5 hukum emas adalah kerana emas merupakan mata wang pada waktu tersebut. Kerana itu dinamakan 5 hukum emas. So kalau saya terjemahkan pada malam ini adalah 5 hukum keuangan lah, ataupun 5 hukum mata wang yang digunakan, mata wang yang digunakan. Kalau kita di Malaysia mungkin ringgit Malaysia. Kalau ada yang penonton kita mungkin ada daripada US, walaupun agak mustahil. So yang kita bicarakan emas di sini adalah mata wang US dollar. So hukum yang pertama yang diberikan oleh penulis, emas datang dengan mudah. Emas bertambah kepada sesiapa yang menyimpan tidak kurang 1/10 daripada pendapatan bagi mencipta harta untuk diri dan keluarga. Okey, apa yang dimaksudkan di sini adalah wang yang untuk kita mengembangkan wang. Yang pertama sekali, hukum yang perlu kita patuhi yang paling basic adalah hukum menyimpan, iaitu paling basic adalah menyimpan 1/10 daripada pendapatan. Antara analogi yang diberikan di dalam buku ini, sekiranya kita mempunyai katakanlah Huda mungkin katakan pendapatan Huda 10,000 sebulan contoh. So 10,000 sebulan, perkara yang pertama yang perlu dilakukan adalah menyimpan 1/10 dari pendapatan. So 1/10 daripada pendapatan, berapa yang Puan Huda akan simpan? 1,000. 1,000. Banyak tu, 1,000 sebulan daripada pendapatan, 1/10. Tapi macam mana cara Puan Huda menyimpan? Katakanlah simpan 1,000 sebulan, macam mana cara menyimpan? Simpan dalam bank. Simpan dalam bank. Okay, betul lah tu. Itu salah satu option lah. So cara menyimpannya adalah apabila kita mendapat pendapatan tu, gaji bulanan 1/10 itu, caranya adalah apabila kita dapat, kita terus menyimpan terlebih dahulu. Simpan dulu. Selebihnya baru dibelanjakan. Ramai orang bila disebut mengenai tabiat menyimpan ni, dia berbelanja dulu. Yang selebihnya baru disimpan. So ini adalah satu kesalahan ataupun dosa kewangan lah. Bila kita berbelanja dahulu dan menjadikan simpanan sebagai pilihan terakhir,
So pada akhirnya kita akan hanya tinggal niat saja. Dapat, kalau kita orang Islam ni niat menyimpan tu perkara yang baik tu dapat pahala. So mungkin dapat pahala niat je lah. Simpanan tu mungkin dah mengalir ke tempat lain dahulu. So caranya adalah menyimpan terlebih dahulu. Ataupun ramai pakar kewangan menggunakan istilah pay yourself first. Bayar diri anda dahulu. Bila kita dapat gaji, bayar 1,000, 1/10 daripada 10,000, 1,000 tu bayar diri kita dahulu, simpan dulu. Barulah kita guna untuk berbelanja pada orang lain, mungkin nak reward diri ke apa, nak pergi kedai makan ke apa, gunakan lebihan daripada 1/10 tersebut. Okay, itu yang pertama. Okay, hukum yang kedua, saya dah tertutup pula buku ni. Okay, hukum yang kedua yang diberikan adalah emas dapat bekerja dengan gigih buat pemiliknya yang bijak. Pemilik emas itu mendapat pekerjaan yang menguntungkan dan menggandakan emas seluas padang. Okey, apa yang dimaksudkan di sini? Emas bekerja untuk tuannya. Bayangkan Puan Huda, bayangkan sekiranya kita ada pekerja, so kita membayar gaji pekerja kita untuk bekerja. So pekerja ni bila kita bayar gaji untuk pekerja, pertamanya pekerja ni dia akan bekerja basic secara defaultnya, mana-mana pekerja ni bekerja 9-5 ataupun 10-6 lah. 9 pagi, 5 petang, 10 pagi, 6 petang. Itu waktu bekerja. Belum masuk lagi waktu cuti. Belum masuk lagi mungkin medical leave. Belum masuk lagi mungkin cuti bersalin dan sebagainya. So itu adalah pekerja. Tetapi apabila kita menyimpan wang merupakan pekerja yang sangat taat. Ataupun dalam buku ni disebutkan emas lah. Pekerja yang sangat taat. Dia bekerja untuk kita 24 jam. Apa yang dimaksudkan di sini adalah apabila kita mula menyimpan, apabila simpanan kita sudah mencapai satu tahap yang mencukupi, maka kita boleh beralih kepada pelaburan. Secara bentuk pelaburan antaranya lah, sebagai contoh, mungkin Puan Huda boleh mulakan ataupun para penonton boleh mulakan dengan seringkas memulakan simpanan di ASB, Amanah Saham Bumi Putra. So ASB secara puratanya sekitar 5% lah dividen. So bayangkan kalau kita ada 10,000 di dalam ASB, pada akhir tahunnya kita akan dapat 5% sekitar RM500 lah dividen. Itu sekiranya 10,000. Kalau lagi besar dividen tersebut, lagi banyaklah pulangan kita, dan sekiranya kita mempunyai ilmu yang betul dan kita berjaya melabur ke platform yang mungkin memberi pulangan yang lebih besar, 20%, 30% setahun, maka duit kita akan bekerja dengan taatnya, yang dimaksudkan dalam buku ni lah, untuk memberikan kita dividen. So itulah yang dimaksudkan duit tersebut memberikan pulangan. Okay, hukum yang ketiga. Emas berpegang pada pemilik yang berhati-hati melabur atas nasihat orang yang bijak menguruskan emas. Manakala emas lesap daripada pemilik yang cuai, orang yang mendapat nasihat daripada orang yang berilmu dalam mentadbir emas tidak akan merosakkan hartanya. Okey, so emas ini apabila dilaburkan, sekiranya ianya dilaburkan di tempat yang betul, so ianya memberi pulangan kepada orang yang melabur ataupun wang tadilah. Kepada yang baru menonton, saya menggunakan istilah emas di sini bukan bermaksud anda perlu menyimpan emas, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah mata wang. Kerana buku ini mengambil latar Babylon, ianya adalah buku mengenai watak-watak di dalam buku ini adalah watak-watak fiksyen yang digunakan oleh penulis untuk memberikan kefahaman. Latar masa yang digunakan adalah latar masa Babylon. Jadi pada waktu tersebut mata wang yang digunakan adalah emas sebagai
pertukaran. Kalau kita hari ini kita menggunakan mata wang kita lah. Kalau di Malaysia kita menggunakan ringgit Malaysia. So apabila kita melaburkan, sama ada kita melabur dengan ilmu kita sendiri ataupun kita melabur dengan nasihat daripada pakar, so kita akan mendapat pulangan yang selayaknya daripada pelaburan kita. So dipetik di dalam buku ini mengenai Arkad sewaktu beliau masih lagi bekerja sebagai seorang tukang ukir tanah liat. Tukang ukir tanah liat ini dikisahkan di dalam buku ini. Babylon pada waktu tersebut merekodkan perkara-perkara penting di dalam tanah liat. Tanah liat dia ukir, so dia jadi bila dikeringkan ianya menjadi macam kalau kita buku lah, tapi kalau tanah liat tu tidaklah kalau buku ni dengan kecilnya banyak benda boleh direkodkan. So tanah liat ni mungkin dia merekodkan perkara-perkara penting sajalah. So Arkad, manusia terkaya di Babylon pada waktu itu, telah pada awalnya bekerja sebagai pengukir tanah liat, mencatatkan perkara-perkara penting. So apabila beliau mendapat nasihat daripada gurunya, orang yang memberikan beliau ilmu kekayaan yang bernama Al-Gamish. So Al-Gamish bagi tahu kepada Arkad, apabila anda telah menyimpan, setelah anda menyimpan dan simpanan anda banyak, biarkan simpanan ini beranak supaya anda mendapat cucu. So cucu itu adalah pelaburan, hasil daripada pelaburan. Jadi apa yang Arkad ini buat adalah beliau telah melabur di dalam perniagaan yang dicadangkan oleh kawannya. So kawannya bagi tahu dekat Arkad, so kita beli batu permata daripada sebuah bandar dan batu permata ini boleh dijual pada harga yang tinggi di Babylon. Kawan beliau merupakan seorang tukang batu bata. Jadi Arkad tukang tanah liat, kawan beliau tukang batu bata, berpakat mulakan bisnes beli batu permata. Akibatnya kedua-dua mereka telah kehilangan pelaburan kerana tidak mendapatkan nasihat daripada orang yang betul. Begitu juga apabila kita ingin memulakan, sekiranya Puan Huda mungkin ingin menyimpan, ataupun penonton kita di sini ingin menyimpan ke dalam ASB. ASB mungkin dia adalah simpanan risiko rendah, so kita mungkin tidak terkesan sangat. Tetapi sekiranya kita ingin menyimpan ke dalam pelaburan seperti saham, bukan menyimpanlah, melabur dalam saham, ataupun ingin melabur dalam unit amanah, so kita perlukan individu yang tepat yang boleh memberikan kita nasihat yang betul untuk kita mendapat pulangan yang sepatutnya. Janganlah untuk kita mulakan pelaburan di dalam unit amanah, maka kita dapatkan nasihat daripada kawan kita yang tidak pernah terlibat dalam sebarang pelaburan. So itu adalah cara yang kurang tepat. Okay, itu yang ketiga. Saya cuba ringkaskan. Yang keempat, emas akan terlepas daripada mereka yang melabur dalam perniagaan ataupun bidang yang mereka tidak mahir, ataupun tidak dipersetujui oleh yang mahir menyimpan emas. Okey, ini poinnya hampir samalah. Kalau yang poin satu tadi, emas hadir kepada mereka yang melabur dalam pelaburan yang betul. Poin yang keempat ini, emas pergi ataupun hilang daripada mereka yang melabur di dalam pelaburan yang salah. Okey. Dan yang keempat, yang kelima, emas akan lesap daripada orang yang memaksa diri memperoleh pendapatan di luar kemampuan mereka. Emas juga akan lesap daripada orang yang mengikut nasihat penipu yang licik, tidak berpengalaman dalam pelaburan dan membiarkan emas dikawal oleh keinginan hawa nafsu. Okey, apa yang dimaksudkan di sini? Bunyinya macam hampir sama dengan poin yang keempat tadi, tapi sebenarnya ianya adalah perkara yang sangat berbeza. Saya nak ambil satu contoh yang boleh difahami, tapi saya yakin dan percaya kita di sini mungkin tidak terlibat lah. Tidak ada di sini yang terlibat.
iaitu mengenai perjudian. Perjudian adalah satu bentuk, bukan kata pelaburan tapi perjudian ni dia menjanjikan kalau kita judi, loteri dan sebagainya, sekiranya kita menang, kita akan dapat peluangan berlipat kali ganda. Mungkin boleh jadi jutawan dalam sekelip mata. Tetapi ianya satu platform, tak kiralah apa bentuk jenis perjudian, ianya adalah satu platform yang di luar daripada kawalan kita. Kita tidak mampu mengawal langsung. Apa-apa ilmu sekalipun yang kita ada, kita tidak akan mampu untuk mengawal sistem di dalam perjudian. Kerana itulah sangatlah sedikit orang yang boleh mendapat keuntungan daripada perjudian, kerana judi ni sifatnya pertama sekali dia tidak berlandaskan ilmu, dan keduanya ianya tidak dikawal. Sistemnya dikawal oleh orang yang menetapkan sistem judi itu sendirilah, macam mana ianya berfungsi. Dan judi ni dia, kenapa saya ambil satu contoh judi, kerana ianya memang berlaku dalam masyarakat kita lah. Tak kira apa bangsa dan agama, saya rasa tidak ada yang mengiktiraf judi. Kalau mungkin masyarakat Cina ada, dia judi itu boleh berlaku semudah bermain mahjong. Kalau dalam masyarakat Melayu, mungkin orang kita dahulu berjudi secara sabung ayam dan sebagainya. Okey, itu adalah contoh yang mungkin kita rasa clear cut. Okey, judi haram, so kita tak nak ambil. Okey, perkara tersebut adalah judi yang bukan judi, tapi perkara tersebut adalah perkara yang tidak mampu kita kawal. Okey, sebagai contoh sewaktu PKP 1 ada satu pelaburan. Pelaburan ni lebih kurang lah sistem dia click to pay, lebih kurang macam tu lah. Siapa yang like video sebagainya, dia akan dibayar dengan amount tertentu. And then ramai orang yang masuk pelaburan ni, supaya bila dia masuk, dia bayar dengan harga sekian-sekian, so dia boleh ambil job, ataupun dia boleh klik sekian-sekian banyak video, dan seterusnya orang yang masuk pelaburan ni akan dapat keuntungan apabila dibayar bila dia melakukan banyak klik. So benda tersebut sangat banyak unsur penipuan, sangat tidak jelas. So berapa ramai orang yang masuk, tiba-tiba platform itu hilang dan wang mereka hilang dengan begitu saja. So jangan kita ada satu pemikiran nak dapat wang secara mudah dengan cara pelaburan yang too good to be truth, terlalu baik untuk kita katakan ini adalah pelaburan yang menguntungkan. Kalau dengar tu macam mungkin dalam masa sekejap dah boleh jadi jutawan sebagainya. So janganlah kita menganggap ianya satu peluang yang boleh diambil lah. Wang kejayaan tidak akan datang dengan semudah itu. Okey, itulah saya kira 5 perkara, 5 hukum emas yang dipetik daripada bab 6 daripada buku ini. Okey, itu adalah chapter pilihan Syed untuk berkongsi dengan kita semua, iaitu tentang 5 hukum emas lah. Jadi banyak perkara yang kita boleh ambil untuk kita pakai dalam kehidupan seharian kita yang berkaitan dengan kewangan lah. Seperti mana dia kata kita mestilah simpan dulu duit kita kan, baru kita gunakan. Dapat gaji simpan dulu, baru gunakan yang lebih tu. Itu yang simpan kan. Dan lah yang dikongsikan oleh Syed tentang 5 hukum emas tadi. Jadi seterusnya berdasarkan perkongsian yang Syed cerita tadi, 5 hukum emas tu mungkin terdapat mesej, apakah mesej yang penulis ingin berikan kepada kita lah, kongsikan kepada kita sebagai pembaca. Mungkin Syed boleh kongsikan kepada kita semua. Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh penulis sebenarnya? Dipersilakan. Baik, mesej yang terpenting, bukanlah mesej terpenting tapi satu mesej yang saya kira saya ingin highlightkan pada malam ini, dan ianya akan
Tak apa, saya akan sebutkan sekejap lagi. Mesej ini adalah mengenai realiti kehidupan kita pada hari ini. Ada perkara, Puan Huda, ada perkara yang kita boleh kawal dan ada perkara yang kita tidak boleh kawal. Betul. So, hari ini kita berada dalam satu situasi ekonomi yang sangat mencengkam. Saya bukan orang yang mahir dalam kewangan, saya bukan orang yang mahir dalam ekonomi. So, saya tidak ingin cakap berkaitan itu. Tetapi realitinya hari ini mungkin ramai anak muda kita yang mungkin mengambil pekerjaan seperti Grab dan sebagainya, tidak ada masalah kerana tidak ada masalah untuk mereka bekerja macam tu. Tetapi apa yang menyebabkan makin ramai orang mula majikan susah mendapatkan pekerja dan orang ramai tak nak bekerja kerana gaji minimum yang mungkin agak rendah dan sebagainya, menyebabkan orang menuntut kenaikan gaji dan sebagainya. So, apa perkara yang kita tidak boleh kawal di sini adalah dari segi ekonomi yang mencengkam. Kita tak boleh kawal. Ekonomi yang datang pada kita ni teruk. Mungkin dengan kejatuhan mata wang dan sebagainya, dia efek pada kehidupan kita seharian. Orang cari kerja. Bila cari kerja, minta kerja dan sebagainya, majikan mungkin tidak boleh memenuhi tawaran kerja daripada pekerja. Pekerja mungkin minta gaji minimum yang gaji pokok yang mungkin di luar daripada kemampuan majikan dan sebagainya. So, pekerja tidak dapat kawal perkara ini. Tetapi ada benda, Puan Huda, kita boleh kawal pada diri kita sendiri. So, situasi ini disebut di dalam buku ini, kisah mengenai Arkad. Dia berbual bersama seorang pemuda. So, pemuda ini bagi tahu pada Arkad, beliau merasakan gaji yang beliau terima tidak mampu untuk menampung kehidupan beliau. Dan beliau minta kepada majikan untuk menaikkan gaji. Minta sekali, minta dua kali, minta tiga kali. Dan setiap kali beliau minta, permintaan beliau ini tidak dilayan oleh majikan. So, gajinya tidak dinaikkan. So, apa yang Arkad bagi tahu pada pemuda ini adalah apa yang anda boleh buat adalah dengan menaikkan skill ataupun kemahiran anda. Okay, dengan menambah skill ataupun kemahiran anda. Arkad pada zaman mudanya, waktu beliau bekerja sebagai tukang ukir, beliau mengukir dengan sangat perlahan pada awalnya. So, beliau melihat orang-orang lain yang lebih senior, pengukir yang lebih pengalaman, mengukir laju. So, mereka menerima upah di dalam bentuk tembaga dengan lebih banyak berbanding Arkad. So, apa Arkad buat adalah beliau mengasah skill untuk beliau mengukir dengan laju. So, beliau mendapat pulangan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan kita pada hari ini. So, sekiranya kita mungkin tidak dapat gaji yang tinggi, apa yang kita boleh buat adalah cuba tambah skill yang boleh memberikan kita orang kata pulangan di dalam bentuk kewangan untuk support ekonomi kita dengan lebih baik. Sebagai contoh, sekiranya anda bekerja di dalam bidang sales, kebanyakan orang dalam bidang sales gajinya adalah agak rendah, tetapi mereka mendapat pulangan yang lebih tinggi dalam bentuk komisen. So, setiap kali berjaya membuat sale atau mencapai target, so akan ada imbuhan-imbuhan yang diberikan oleh majikan. So, belajar bagaimana cara untuk tingkatkan jualan anda. Belajar macam mana cara untuk entertain pelanggan. Belajar apakah bahasa-bahasa yang anda perlu gunakan supaya pelanggan tertarik kepada anda. Itu adalah contohlah. Apa lagi bentuk skill yang kita boleh ajar? Mungkin kita boleh belajar. Mungkin pada hari ini skill yang berkaitan dengan digital. Sebagai contoh, pemasaran digital. Kerajaan kita pun ada banyak menyediakan skim-skim di bawah penjana untuk melatih orang kita untuk mendapatkan skill-skill yang bersesuaian supaya mereka boleh menambah pendapatan. Mungkin Puan Huda suka untuk kata
suka bermain di social media, suka menggunakan TikTok, suka menggunakan Facebook, suka menggunakan Instagram sebagai contohlah. So belajar sikit bagaimana untuk menghasilkan wang daripada Facebook, Instagram dan sebagainya. Sebagai contoh adalah belajar untuk buat Facebook ad. So bila kita dah pandai buat Facebook ad, kita sediakan servis Facebook ad kepada orang yang memerlukan. So daripada situ kita akan dapat kewangan sumber kewangan baru lah ataupun new stream of income. Itulah saya rasa antara mesej yang penting di dalam buku ini. Jangan fokus kepada perkara yang kita tidak boleh kawal, tetapi fokus kepada perkara yang kita boleh kawal. Dan sekiranya anda rasa mungkin kewangan anda berada di dalam keadaan yang tertekan, meminta untuk dinaikkan gaji mungkin bukan satu option lah, melainkan gaji anda terlalu rendah dan anda rasa memang tidak terlibat. Saya rasa itu tidak ada masalah. Tetapi apa yang lebih penting adalah untuk naikkan value diri kita supaya kita dilihat pada harga yang lebih mahal di mata majikan, dan supaya juga kita boleh menambah sumber kewangan kita dengan menyediakan lebih banyak perkara-perkara yang boleh menyelesaikan masalah orang. Baik, saya akhiri di situ. Okey, terima kasih kepada Cik Sai. Jadi poin yang, message yang mungkin kita boleh ambil adalah mana kita ubah benda yang kita boleh ubah, boleh kawal lah maksudnya. Jadi benda yang kita tak boleh kawal tu kita abaikan. Jadi sedang bersama dengan kita adalah Cik Aini Sofia Mokhtar. Dia ada juga bertanyakan soalan kepada kita. Jadi sebelum saya teruskan dengan soalan saya yang terakhir, mungkin saya boleh bacakan soalan daripada Cik Aini lah. Okay, jadi soalan beliau, manakah pelaburan terbaik antara emas, cryptocurrency dan saham? Okay, mungkin saya boleh kongsikan pendapat saya sendiri. Terima kasih kepada Puan Ainin. Manakah pelaburan terbaik antara emas, cryptocurrency dan saham? Ramai jugalah daripada kalangan rakan-rakan saya yang bertanya soalan ini, kerana saya merupakan penyimpan emas tegak lah. Saya menyimpan emas melalui platform Public Gold. Okay, saya bukan nak promote itu Okay, so bila soalan ini ditanya, yang manakah pelaburan yang terbaik, emas, kripto, saham? Selalu orang tanya sebab kripto memang satu benda yang agak trending buat masa ini. Saham pun forex kita tak nak cakap lah, sebab forex fatwa pun dah cakap haram, so saya tak cakap itu. Kalau orang tanya forex adalah pelaburan yang merugikan dunia akhirat lah. Dunia rugi, akhirat merugi. So antara emas, kripto dan saham, sebelum kita jawab apa pelaburan yang terbaik, kita perlu ada dua perkara. So, sekiranya anda ada dua perkara ini, anda boleh memilih pelaburan mana yang terbaik dan anda boleh decide sendiri. Mungkin ada orang pelaburan terbaik dia emas, mungkin ada orang pelaburan terbaiknya cryptocurrency, mungkin ada orang pelaburan terbaiknya adalah dalam bentuk trading saham. Pertama sekali, apa yang anda perlu ada adalah ilmu. Okay, ilmu apa yang saya maksudkan ilmu di sini? Ada dua ilmu, iaitu pertama sekali ilmu pengurusan kewangan lah. Ilmu pengurusan kewangan anda perlu ada. So apabila anda, itu ilmu yang pertama lah. Anda perlu cukupkan dahulu simpanan anda sekurang-kurangnya. Ada orang cakap 6 bulan gaji, ada pakar cakap sehingga sekurang-kurangnya 2 tahun. Simpanan anda perlu menyamai 2 tahun 2 tahun perbelanjaan anda. Maksudnya sekiranya anda tak kerja 2 tahun, anda boleh hidup dengan simpanan yang ada. So bermaksud anda berada dalam keadaan simpanan kewangan yang baik. Okay. Saya akhirkan itu kat situ. Itu yang pertama. Anda perlu ada ilmu pengurusan kewangan terlebih dahulu. Ilmu yang kedua yang anda perlu ada adalah ilmu di dalam bidang yang anda nak masuk. Kalau nak masuk emas, kena ada ilmu emas. Kalau nak masuk kripto, kena ada ilmu kripto. Kalau nak masuk saham,
kena ada ilmu saham. Okay. Setelah anda ada dua ilmu ini, perlu kepada perkara yang kedua, iaitu objektif. Kenapa anda nak masuk? Kenapa nak menyimpan emas? Kenapa nak menyimpan cryptocurrency? Kenapa nak melabur dalam saham? Sekiranya anda ingin menyimpan emas bagi contohnya, adalah lebih kepada nak simpan hari ni, bila harga naik nak jual. Mungkin itu bukan pelaburan yang terbaik. Sekiranya anda ingin mendapatkan cash flow secara harian, mungkin anda perlu memilih untuk dan dengan ilmu yang anda ada, mungkin anda melabur ataupun bukan melabur, berdagang di bursa. So beli hari ni, esok jual, ataupun beli pagi, petang jual, tetapi dengan ilmu yang betul. So apa tujuan? Adakah menyimpan? Adakah untuk mendapatkan cash flow? Adakah untuk menggandakan kewangan yang sedia ada? So sekiranya ada dua perkara ini, yang pertama sekali ilmu, yang kedua jelas objektif, saya kira anda boleh menentukan yang manakah pelaburan yang terbaik untuk anda. Okey, terima kasih. Saya Puan Huda, boleh saya teruskan kepada kesimpulan? Saya rasa agak Boleh. tegang dengan masa. So saya rasa saya teruskan dengan kesimpulan dan saya akhirkan kat sinilah. Okey, baik. Okay, kesimpulan yang daripada buku inilah. Pertama sekali, buku ini adalah buku yang sangat asas, ianya memberi pengenalan awal, tasawur awal mengenai pengurusan kewangan. Apa yang lebih baik adalah kalau kita tak dapat semua sekalipun apa yang penulis ingin sampaikan, tapi sekiranya kita dapat sikit-sikit, sebagai contoh menyimpan 1/10 daripada pendapatan, saya kira itu adalah perkara yang cukup baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kita membudayakan pengurusan kewangan yang betul. Membudayakan pengurusan kewangan yang betul. Sebagai contoh yang saya sebutkan di awal tadilah, apabila kita dapat gaji, apa yang perlu kita simpan adalah minimum 1/10. Itu adalah perkara yang betul, tetapi adalah lebih penting lagi untuk praktikkan benda yang betul ini dengan betul, iaitu simpan dahulu baru berbelanja. Saya ingin ambil kata-kata daripada penulis yang diletakkan di bahagian belakang buku ini. Ditulis di sini, cahaya mentari yang bersinar pada hari ini adalah cahaya yang sama bersinar pada hari ayah kita dilahirkan. Ia akan tetap bersinar apabila keturunan kita yang terakhir meninggal dunia. Sebelum saya bagi tahu, nak tanya Puan Huda, rasa apa maksud daripada kata-kata ini? Ini bukan puisi saja ni. Sudah. Tak pasti ya. Okeylah. Saya pun pada awalnya saya kurang fahamlah maksudnya. Tapi bila saya baca beberapa kali, so kesimpulan saya lah mengenai apa yang dimaksudkan di sini, cahaya matahari yang disampaikan oleh penulis ini sebenarnya adalah ilmu. Ilmu yang menjadikan orang kaya pada zaman Babylon, ilmu yang menjadikan orang kaya pada zaman datuk nenek kita, ilmu yang menjadikan orang kaya pada zaman kita, dan ilmu yang akan menjadikan orang kaya pada zaman selepas kita adalah ilmu yang sama, ilmu pengurusan kewangan lah. Dan untuk kita menjadi kaya, saya bukanlah nak promote, nak doktrin semua orang yang tengok ni kena jadi kaya. Tapi sekiranya anda ingin menjadi kaya, dengan niat lah, of course lah, kekayaan itu memberi manfaat kepada kehidupan kita dunia dan akhirat, anda perlukan kepada ilmu lah. Jadi buku ini memberikan tasawur awal, dan tidak cukup hanya dengan sekadar satu buku ini. Saya sangat menyarankan kepada para penonton untuk membaca lebih banyak lagi buku kewangan,
Dan lebih penting lagi, saya kira hari ini dengan teknologi dunia hari ini, membaca tu boleh disingkatkan dengan cara, kadang-kadang saya suka untuk cari book story dekat YouTube. Buku dia dah buat summary, orang dah buat summary siap-siap buku tu. So daripada summary tu pun kita dah boleh faham idea yang ingin disampaikan daripada penulis tu. So gunakan, manfaatkan teknologi yang ada, Google, YouTube. Sekarang ni pun dah makin ramai, dah makin banyak konten-konten kewangan mengenai kewangan dalam bahasa Melayu. Carilah ilmu sebanyaknya, kerana itulah falsafahnya ataupun itulah caranya untuk menjadi kaya ataupun untuk kita mendapatkan kewangan yang stabil, secara orang kata secara inilah, kita dengan usaha kita lah sebagai manusia kan. Kalau Tuhan takdirkan kita miskin juga kan. Tapi usaha kita setakat manusia adalah cari ilmu, dan ilmu itulah yang membantu kita untuk mencapai matlamat kewangan yang kita inginkan. Saya akhirkan di situ. Terima kasih kepada Puan Huda, terima kasih kepada Momen Buku di atas peluang ini. Okey, sama-sama. Okey, jadi itulah pengakhiran untuk segmen #MyBookTime pada kali ini, iaitu siri 64, dan insya-Allah pada minggu depan kita akan berjumpa kembali di siri yang ke-65. Jadi terima kasih kepada Encik Said, walaupun dalam kekangan masih lagi dapat bersama dengan kita semua untuk berkongsikan sebuah buku yang berkenaan dengan pengurusan kewangan. Jadi kepada sahabat-sahabat di luar sana, bolehlah dapatkan buku ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana untuk menguruskan kewangan yang dengan lebih baiklah. Okey, jadi saya mewakili pihak Momen Buku mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel dan kepada para penonton lah. Dan insya-Allah kita akan berjumpa kembali. Okey, Assalamualaikum.